Oi, tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan muka surat 13. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, ini lafaz niat mandi hari Jumaat. Nawaitul ghusla lis-salati min yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi mandi sunat Jumaat ini disunatkan bagi orang yang menghadiri sembahyang Jumaat sahaja. Bagi disunatkan bagi orang yang menghadiri sembahyang Jumaat sahaja, meskipun sembahyang Jumaat baginya tak wajib. Contohnya perempuan tu dia nak sembahyang Jumaat, maka sunat bagi dia mandi. Untuk dia sunat bagi dia mandi, sebab dia nak sembahyang Jumaat, walaupun tak wajib, hamba ke. Meskipun perempuan yang nak keluar sembahyang Jumaat tersebut hukum dia haram kerana tidak dapat izin suami. Kerana nak keluar rumah, langkah kaki keluar daripada rumah saja mesti wajib minta izin, walaupun pergi sembahyang. Tiba-tiba dia tak dapat izin ataupun qarinah izin, dia pergi juga sembahyang Jumaat, maka hukum dia haram. Tetapi nisbah sunat mandi Jumaat sunat juga.
Sunat juga, tu royah dia. Kerana adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mandi ketika sembahyang Jumaat, ketika ingin sembahyang Jumaat. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sunat bukannya wajib, iaitu hadis kata man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Iaitu siapa-siapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka padanya itu wa ni'mat, ada kebaikan. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang ingin mandi maka mandi itu lebih afdal. Jadi seolah-olah tidak ada sirah yang wajib lah di situ. Sekadar kata afdal. Kalau wajib mesti suruh. Tu iaitu mandi serta wuduk itu afdal daripada mandi semata-mata, daripada wuduk semata-mata. Mandi serta wuduk itu lebih afdal daripada wuduk semata-mata. Maksudnya apa dia? Wuduk untuk sembahyang dan mandi untuk sembahyang lebih afdal daripada tak mandi tapi wuduk saja untuk sembahyang. Bahkan sebahagian kitab menyebutkan bahawasanya alangkah eloknya Jumaat tersebut dia mandi wajib. Ni bagi yang berlaki isteri lah, batu sunat bersetubuh malam Jumaat, supaya esok tu dia mandi dalam keadaan berjunub, mandi wajib. Tu tak silap kitab Manhajul Qawim, ada orang screenshot dia punya ibarat. Dulu kita minta jugalah, kita buat status kata ada ibarat yang kata digalakkan mandi wajib ketika hari Jumaat, ada. Rasanya dalam kitab Manhajul Qawim, syarah mukadimah jugalah. Adapun orang yang tak mahu hadir sembahyang Jumaat, maka tak disunatkan mandi Jumaat atas pandangan mu'tamad. Mana ada khilaf. Ada yang kata hari Jumaat ni kalau tak pergi sembahyang pun sunat mandi. Tapi pandangan mu'tamad kata sembahyang mandi sunat Jumaat ini hanya berlaku kepada orang yang nak hadir sahaja. Adapun orang yang tak mau hadir maka tak disunatkan mandi Jumaat atas pandangan mu'tamad. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man atal jumu'ata minar rijali wan nisa'i falyaghtasil. Barang siapa yang datang Jumaat daripada laki-laki dan perempuan maka hendaklah dia mandi. Wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghuslun. Tengok, kalaulah dia tidak mendatangi Jumaat maka tidak ada di atasnya mandi. Mana tak dituntut mandi kalau tak mari Jumaat. Itu hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang tu pergi sembahyang Jumaat dalam keadaan tidak mandi, maka hukum dia makruh. Maka hukum dia adalah maka hukum dia makruh. Betul lah. Maka hukum dia makruh. Kenapa makruh? Kerana ada khilaf. Mandi wajib, mandi Jumaat ni wajib ke sunat? Ada khilaf. Pandangan mu'tamad mazhab kita sunat. Maka kalau tinggal benda sunat yang khilafnya wajib, maka hukumnya makruh. Itu kaedah dia. Setiap benda yang menurut pandangan mazhab kita sunat dan mungkin boleh jadi ada pendapat yang kata wajib, kita tinggal dia, hukumnya makruh. Mana khilaf yang kuat lah. Dan waktu untuk mandi Jumaat ni pula bermula daripada subuh. Kerana ada hadis-hadis Nabi SAW yang mengkaitkan mandi Jumaat ni dengan sebab hari. Bila hari, maka bermula hari itu adalah subuh. Kalau sebelum subuh dia panggil malam. Waktu mula-mula hari yang akan berlaku ialah subuh. Maka bila tarikh luput ataupun waktu luput mandi Jumaat, waktu meluput mandi Jumaat ialah sehingga kita putus asa cari sembahyang Jumaat. Mana tak ada dah masjid yang buat Jumaat, habis belaka dah. Waktu tu habis dah mandi sunat Jumaat. Tapi kalau ada masjid kita jumpa, ada buat lagi, makna masih lagi sunat untuk mandi Jumaat. Dan orang yang mandi Jumaat, contoh kalau dia mandi waktu subuh, kemudian pukul 9 pagi dia tak tahu nak buat apa, dia bersetubuh dengan isteri dia. Lepas tu dia akan mandi apa? Mandi wajib. Adakah luput dan terbatal mandi sunat tadi? Jawapannya tidak. Datang hadas, sama ada kecing, berak, hatta hadas besar sekalipun, tidak akan membatalkan sembahyang ataupun mandi Jumaat yang kita buat waktu pukul 7 tadi. Walaupun kita bersetubuh dengan isteri 9 pagi yang mewajibkan mandi wajib, tetap tidak batal amalan dia mandi Jumaat ketika pagi hari tadi.
Bahkan kata Syekh Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala, tak disunatkan untuk mengulangi mandi Jumaat kalau dah batal dengan hadas, sama ada kecil atau ada besar, kerana tak dikira batal. Kerana tidak dikira sebagai batal. Itu pun disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi kata Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullahu ta'ala, menurut beliau pandangan mu'tamadnya sunat ulang. Sunat ulang juga kalau ada hadas yang datang, sama ada hadas kecil atau hadas besar, sunat ulang mandi Jumaat. Sunat, kata Syekh Ali Shubran Malisi. Syekh Bijirmi kata tak sunat. Mana ada khilaf di kalangan muhasyi mutaakhirin. Puak-puak hasyiah mutaakhirin ni ada khilaf. Okey, kalau kita terluput macam mana? Adakah sunat untuk qada? Contohnya kita tak mandi Jumaat, dah sembahyang Jumaat tapi tak mandi. Adakah perlu qada? Kata Syekh Ramli rahimahullahu taala, tak sunat qada mandi Jumaat, seperti mana tak sunat qada mandi-mandi yang lain apabila luput waktu dia. Macam mandi raya tak sunat untuk qada kalau kita tak mandi. Kemudian mandi Jumaat ni pula sunatnya kita lewatkan sehingga kita nak pergi sembahyang Jumaat. Awal waktunya adalah ketika subuh. Tapi yang sunatnya bila on the way nak pergi Jumaat tu, kita mandi. Mana nak pergi dah. Sebelum pergi tu mandi kat rumah. Supaya apa? Ilah dia ialah para ulama sebut kerana dia akan menghilangkan bau-bau yang busuk yang tak elok lebih kuat berbanding kalau kita mandi sebelumnya. Kalau mandi sebelumnya mungkin ada bau-bau dah lagi, bau-bau dah mari semula. Tapi bila kita pi sebelum pergi tu kita mandi, maka kita akan menghilangkan bau-bau busuk betul-betul yang paling fresh lah badan kita untuk pergi kepada sembahyang Jumaat. Tu. Kemudian dalam kitab kita ni sebut juga, kalaulah seseorang itu nak mandi Jumaat tapi tak ada air, maka sunat tayamum, ganti dengan tayamum. Tayamum lah niat ganti mandi Jumaat. Niat tayamumnya ialah sahaja aku bertayamum kerana ganti mandi Jumaat. Habis tu ya, kerana Allah Ta'ala. Begitu juga mandi-mandi sunat yang lain, kita disunatkan untuk tampal ataupun ganti dengan tayamum kalau tidak ada air. Tu ya. Habis begitulah. Kemudian untuk mandi Jumaat dan mandi-mandi sunat yang lain disunatkan berwuduk sebelum mandi, macam mandi junub. Disunatkan juga berwuduk walaupun orang haid sekalipun. Di sini kita boleh buat kuis lah. Kan kita belajar kata orang haid ni tak boleh untuk berwuduk. Ada tak ketika di mana dia boleh wuduk? Boleh buat kuis. Jawapannya boleh, iaitu bila dia mandi sunat. Sama ada sunat hari raya. Kalau sunat Jumaat memang tak ada lah sebab dia tak boleh sembahyang. Sunat hari raya mandi sebab hari tu. Jadi sebelum dia mandi sunat berwuduk. Dia panggil tabi' bagi ghusl, tabi' bagi mandi. Ketika tu saja orang haid boleh berwuduk. Tapi selain daripada tu, untuk wuduk mustaqil, semata-mata berwuduk untuk ibadat tak boleh lah. Tu bab mandi. Habis. Nawaitul ghusla, kata musannif, nawaitu sahaja aku al-ghusla, mandi. Tu maf'ulun bih. Lis-salati lam ta'liliyah, as-salati mudhafun ilaih. Mudhafu ilaih jar majrur. Kerana sembahyang min yaumil jumu'ati, daripada hari Jumaat, sunnatan, sunat, lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Noktah. Maka bila dah mandi siap nak pergi masjid lah, maka masuklah ke dalam masjid, dahulukan kakimu yang kanan. Sunat buat benda-benda baik, masuk langkah kaki kanan. Hatta nak masuk bilik isteri, nak setubuh, kaki kanan. Sebab itu hasanat, benda yang baik. Tu. Kalau keluar kaki kiri. Tu. Sebab kita nak buat ibadah bersama isteri, walaupun tak setubuh pun tengok dia ibadat juga. Tengok dia, sentuh dia, cakap dengan dia, ibadat belakang. Tu. Dan bacalah olehmu ketika itu, ketika masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Kalau ikut panjang tak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Gitu.
Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ni ma'ruf lah. Ini doa ketika masuk masjid. Allahumma, wahai Tuhanku, ighfir li, ampunilah akan aku, ampunilah bagiku, dhunubi, akan dosa-dosaku, waftah, dan bukakanlah oleh engkau, li, bagi aku, abwab rahmatik, pintu-pintu rahmat engkau. Noktah. Maka janganlah engkau duduk hingga engkau perbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Hinggalah kita buat sembahyang tahiyatul masjid. Tu. Muka surat tak betul. Okey, mana? Muka surat tak betul pula tulis. Cari. Padahal tulis dah tak betul juga tulis. Mana ni? 72. Hai 278 298 tak dapat. Okey, lepas pada tu, maka jangan engkau duduk. Jangan sini bukan haram lah, makna jangan di sini makna jangan tinggal, sehingga engkau ni duduk, engkau perbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Lafaz niat sembahyang tahiyatul masjid, usalli sunnata tahiyatul masjid. Silap baris tu. Usalli sunnata tahiyatil masjid. Dia mudhafu ilaih. Usalli sunnata tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat, rak'atain ni maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf lah, ay arka'u rak'atain. Dia panggil maf'ul mutlaq li bayanil adad. Maf'ul mutlaq untuk menerangkan bilangan. Aku rokok situ mana usalli lah, aku sembahyang. Okey, jadi untuk tahiyatul masjid ni pula disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Kerana apa? Kerana untuk menghormati masjid, untuk menghormati masjid. Kerana tahiyah ni dari sudut syarak ialah perbuatan yang terhasil dengan sebab membesarkan ataupun menghormati sesuatu. Tu dipanggil tahiyah. Tahiyah tu ta'zim lah. Sama ada ta'zim tersebut berlaku dengan sebab perbuatan ataupun perkataan. Tu kalau asal bahasa tahiyah, membesarkan sesuatu sama ada dengan melalui perbuatan ataupun perkataan. Jadi murad dengan tahiyatul masjid ialah ta'zimu rabbil masjid, iaitu membesarkan Tuhan masjid itu sendiri. Tuhan siapa dia? Allah Ta'ala lah. Kerana apa? Kerana kitab Busyra kali sebut, kalau seseorang mengqasakkan ta'zim masjid sahaja, bukan ta'zim Tuhan, maka tidak sah ataupun tidak memadai. Tidak memadai untuk dia tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab dia bukan ta'zim masjid sebenarnya, ta'zim Allah yang pemilik masjid tersebut. Tetapi tak disyaratlah kita ni mulahadzah ataupun datang dalam hati kata Rabbu al-masjid, tak payah tahiyatul masjid jadi dah. Tak payah tahiyatu rabbil masjid, tak payah gitu. Cuma niatlah, anggap dalam hati ataupun ingat dalam hati bahawasanya kita sedang mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala, pemilik masjid. Bahkan kalau dia mulahadzah ataupun berniat kata dia nak takzim masjid serta Tuhannya, pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita sebut lam yab'ud, pandangan tersebut tidaklah jauh mana boleh. Kalau kita ta'zim masjid serta Tuhan dia sekali, bukan ta'zim masjid semata-mata, tidak ta'zim Tuhan. Okey, tahiyah ni ada macam-macam. Ni tahiyatul masjid. Dia ada panggil tahiyatul baitil haram. Tahiyatul baitil haram, iaitu tahiyatul baitil haram berlaku dengan tawaf. Kita masuk Mekah tu, tahiyatul bait dia bukannya sembahyang tahiyatul masjid, tapi dengan tawaf. Kalau kalau kita buat umrah pula, tahiyahnya ialah ihram. Umrah haji tu
tahiyah untuk masuk ke daerah Masjidil Haram tu ialah dengan berihram. Tu tahiyah dia. Kalau di Mina pula, kalau kita buat haji berada di Mina, maka tahiyah penghormatan kita ketika berada di Mina ialah melontar jamrah Aqabah pada hari raya. Melontar jamrah Aqabah pada hari raya. Kalau tahiyah ketika berada di Arafah dan Muzdalifah waktu haji itu ialah wukuf. Tu tahiyah dia. Bukannya masuk ke daerah Arafah, masuk ke daerah Muzdalifah kita buat tahiyatul masjid, bukan. Tapi kita wukuf, duduk satu malam. Kalau kita tahiyah sesama manusia pula, kita jumpa sesama manusia orang Islam, maka tahiyahnya ialah Assalamualaikum, iaitu memberi salam. Kalau tahiyah bagi tuk khatib Jumaat pula ataupun khatib mana-mana lah, ialah tahiyah dia adalah berkhutbah. Adapun masjid, maka tahiyahnya adalah masjid. Gitu lah. Tu banyak tahiyah. Dan sebut dalam kitab tahiyah tu macam-macam. Ni yang kita bincang ni tahiyatul masjid. Kemudian dimakruhkan tinggal kalau masuk dalam masjid kita tak semayang tahiyatul masjid, hukum dia makruh kalau tidak ada uzur. Cumanya tahiyatul masjid dia kategori sembahyang sunat mutlak walaupun dia ada sebab. Maka tahiyatul masjid ini dia boleh gabung dengan sembahyang lain. Kalau kita nak sembahyang Jumaat, gabung sekali. Contohnya, kalau kita contohlah mari-mari itu dah sembahyang dah. Mari sembahyang terus lah, tak payah buat dah tahiyatul masjid. Kerana sembahyang fardu kita itulah tahiyatul masjid sekali. Tu Kerana ada hadis Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Macam kita lah, jangan duduk. Fala yajlis. Itu larangan Nabi SAW. Hatta yusalliya raka'atain. Kalau seseorang masuk di kalangan kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Itu hadis. Jadi jangan duduk situ, ulama faham makruh bukannya haram. Makruh bukannya haram. Tetapi walaupun kita sunat untuk buat tahiyatul masjid, tapi kalau kita mari-mari tu tengok jam, lagi 2 minit nak qomat. Lagi 2 minit nak qomat. Kalau aku buat sembahyang tahiyatul masjid ni, takut-takut terluput fadilat takbiratul ihram bersama dengan tu imam. Maka ketika itu dia perlu tunggu dalam keadaan berdiri dan akan masuk tahiyatul masjid dalam sembahyang fardu dia. Tak payah sembahyang tahiyatul masjid lah ketika tu. Jadi dia tunggu relax sebab lagi 2 minit. Kalau aku buat, dia kata dia Zon kata, kalau aku buat ni memang confirm lah orang qomat dah dan tu imam pun takbir, aku pun luput takbiratul ihram bersama tu imam kerana tu lusa. Kemudian lagi, maka kalaulah kalau dia takut terluput takbiratul ihram bersama tu imam ataupun hampir nak menunaikan sembahyang fardu, dia pi buat juga tahiyatul masjid, hukum dia makruh. Hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Seperti mana orang yang nak sembahyang qabliyah dalam keadaan hampir nak masuk sembahyang dah, orang nak qomat dah, dia pergi sembahyang juga qabliyah, makruh. Sama juga. Tapi kalau dia tu tak sembahyang lagi, dekat-dekat nak habis waktu dah, dia masuk masjid, dia pergi sembahyang tahiyatul masjid, hukum dia haram. Kerana dengan sebab tahiyatul masjid dia buat menyebabkan lagi sembahyang fardu di luar waktu, hukum dia adalah haram. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu sendiri bukannya sunat semata-mata masuk masjid, bahkan dia ada furuk dia yang tersendiri. Ada hak sunat, ada hak makruh, ada hak haram. Itu cerita tahiyatul masjid. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian dia kata dan kemudian daripada itu, daripada tahiyatul masjid, maka engkau niat i'tikaf. Bila masuk masjid kau niat i'tikaf. Jadi kita buat niatlah, nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau dia bernazar, wajiblah fardhan lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf ni adalah sebab-sebab yang membatalkan i'tikaf. Antara perkara yang membatalkan i'tikaf ialah jima'. Mari setubuh isteri kat masjid pula.
batal dia punya i'tikaf. I'tikaf ni mudah ya. Walaupun kita duduk sebentar, qadar subhanallah dia panggil i'tikaf. Tapi ada perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf, antara bersetubuh, kemudian mubasyarah dengan syahwat, mubasyarah dengan syahwat sehingga kan dia tu turun air mani, ataupun kita panggil keluar air mani. Mubasyarah lah dengan syahwat, bersentuh laki perempuan, sama ada mahram atau sama ada isteri ataupun bukan mahram. Bukan mahram lagi kau haram lah. Ataupun i'tikaf tu batal dengan sebab gila, dengan sebab pita, dengan sebab haid, dengan sebab berjunub. Tu benda-benda yang membatalkan i'tikaf. Dengan sebab murtad, dengan sebab mabuk, itu semua perkara yang membatalkan i'tikaf. Habis tu serba sedikit i'tikaf lah. Qala al-musannif rahimahullah, lafaz niatnya lafaz niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid, sahaja aku i'tikaf dalam masjid. Dah betul. Betul lah. Dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Tu niatlah. Niat secara talaffuz itu. Niat dalam hati, cuma lafaz ni sunat disebut dalam mazhab Syafi'i kerana dia membantu untuk berniat dalam hati. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lafaz niat sembahyang sunat Jumaat dahulu Jumaat, iaitu qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat sabit dalam mazhab Syafi'i seperti mana qabliyah zuhur. Cuma kalau pergi Masjidil Haram ataupun di Saudi, kalau di azan pertama jangan pergi sembahyang qabliyah kerana belum masuk waktu. Qabliyah Jumaat. Dia azan kali pertama tu sebelum waktu. Azan kali kedua baru masuk waktu. Tu sanalah mazhab dia, wallahu a'lam. Kita mazhab Syafi'i tetap azan ketika masuk waktu, ketika sembahyang Jumaat ni. Dan azan pun 2 kali. Azan 2 kali ni 2 tempat saja sunat. Pertamanya sembahyang Jumaat, yang kedua sembahyang subuh. Cuma kita tak tahulah sini macam mana. Subuh macam tak dengar 2 kali. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jadi dia kata lafaz niat sembahyang fardu Jumaat. Mana dia kata usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dia kata aku sembahyang sunat Jumaat rak'ataini, 2 rakaat, qabliyatan dahulu daripada Jumaat, lillahi ta'ala kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun takbir Allahu akbar. Usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Tu sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah sama saja macam sembahyang fardu dari sudut tidak wajib untuk ta'arud. Ta'arud ni apa dia? Sunat dengan fardu lah. Tak wajib untuk ta'arud. Ta'arud ni wajib hanya untuk sembahyang fardu sahaja. Kemudian dia wajib qasad, aku sahaja tu. Dan dia wajib ta'yin. Ta'yin di sininya qabliyatan lah, iaitu sebelum Jumaat. Tu qabliyatan. Ataupun ba'diyatan sama. Dia beza dengan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak tidak perlu ta'yin apa-apa, dia usalli begitu ya. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allahu akbar. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Habis tu takbir. Lafaz niat sembahyang sunat Jumaat, kemudian daripada Jumaat. Usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usalli aku sembahyang sunnatal jumu'ati sunat Jumaat, rak'ataini 2 rakaat, ba'diyatan kemudian daripada Jumaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang Jumaat sembahyang sunat rawatib ni, kalau qabliyah dia tu masuk waktu dia ketika masuk fardu sembahyang lah, ketika masuk waktu fardu sembahyang. Adapun ba'diyah maka selepas daripada sembahyang fardu.
Adapun ba'diyah selepas daripada sembahyang fardu. Maknanya kalau kita sudah sembahyang fardu, maka qabliyah tu tak habis lagi masa dia. Takut kita faham, oh dah sembahyang dah, tak ada lah qabliyah, kena qadha, tak payah niat qadha. Niat qadha tu bila kita dah masuk waktu asar. Zuhur tu dah masuk dah. Habis dah masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar tu, habislah qabliyah dengan ba'diyah. Ketika tu kalau kita nak sembahyang barulah qadha. Kemudian kata musannif rahimahullah, begitu juga sembahyang sunat subuh dengan sembahyang sunat asar. Lepas sembahyang fardu subuh, maka sunat juga dia buat sembahyang sunat subuh kalau belum buat lagi. Begitu juga asar. Bukan haram kok. Haram tu kalau buat sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat waktunya akhir. Sembahyang sunat sebabnya di akhir. Contoh sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat sebabnya di akhir. Kerana kita sembahyang dulu baru tunaikan hajat kepada Allah Ta'ala, berdoa. Begitu juga sembahyang sunat istikharah. Kita sembahyang dulu baru minta kepada Allah Ta'ala. Tu sebab terakhir, sebab akhir. Sebab kemudian contoh sembahyang sunat berwudu. Sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu itu menjadi sebab sunat sembahyang ketika mana kita berwudu dulu. Tu sebab kemudian, sebab sebelum dengan sembahyang berwaktu, walaupun pada waktu tahrim, maka tidak ada masalah. Tu ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, lepas tu dia kata apa? Lafaz niat sembahyang fardu Jumaat. Usalli fardal Jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usalli, aku sembahyang, fardal Jumu'ati, fardu Jumaat, rak'ataini, 2 rakaat, ma'muman, mengikut imam, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kalau sembahyang Jumaat sama wajib ta'arud, wajib qasad, ta'arud, ta'yin. Cuma wajib tambah bila dia jadi tu imam, imaman. Wajib tambah bila dia jadi makmum, makmuman. Kenapa wajib? Kerana sembahyang Jumaat tidak akan berlaku melainkan berjemaah. Jadi kalau sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya, maka dia tidak perlu untuk niat imam bagi imam. Kalau dia tak mau niat lah, cuma dia dapat pahala sembahyang sendirilah. Yang dapat pahala berjemaah ni apabila makmum sembahyang, hak tu dia kena niat makmuman. Cumanya afdal niat makmuman tu di awal sembahyang, walaupun bukan pada takbiratul ihram. Kena niat lah. Sebab sehari kalau dia menunggu yang panjang dalam keadaan tidak niat makmum dan dia mengikut perbuatan itu imam, dia akan jadi masalah, boleh membatalkan sembahyang. Tu dalam perbahasan sembahyang berjemaah. Kemudian lillahi ta'ala tu sunat macam biasa. Qala lafaz niat puasa, habis dah. Kemudian masuk seterusnya, lafaz niat puasa bulan Ramadan. Lafaz niat puasa bulan Ramadan, iaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan hadhihi sanata, hadhihi sanati ba idhafat. Ni ramai orang tak tahu ni. An adai jar majrur wa huwa mudhaf, fardi mudhafu ilaih, Ramadan patutnya Ramadhani sebab dia mudhafu ilaih. Ini sebenarnya banyak takdir sebenarnya. Hadhihi sanata pun ada. Kalau hadhihi sanata takdir zarah, ai fi hadhihi sanati, asalnya tiba-tiba buang haraja jadi hadhihi sanata. Dia boleh berlaku tu. Jadi jangan marah orang. Kalau orang niat usalli fardal jumu'ah, nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadhana hadhihi sanata pun boleh. Ni kalau nak kata hadhihi sanata lah, dia kena gini, fardi ramadhana. Kalau nak kata ramadhana hadhihi sanata, sebab takdir jar majrur fi hadhihi sanati mansub bi naz'il khafid, ataupun idhafah belaka an adai fardi ramadhani hadhihi, kena ramadhani bukan ramadhana. Sebab dalam kitab Mutamimah sebut mamnu' min as-sarf, itu akan terbatal bila masuk dua benda, alif lam dan juga mudhafun ilaih. Bukan, dan juga dia menjadi mudhaf. Sekarang ni kalau kita ramadhani hadhihi, hadhihi jadi mudhafu ilaih. Kalau kita baca ramadhani, tu habis. Sengaja ku puasa esok
daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Nawaitu sawma ghadin. Itu ta'yin tu. Sawma ghadin an adai fardi Ramadana. Fardi tak wajib tak apa. Ta'arud, sepakat ulama, ittifaq ulama tak wajib ta'arud pada puasa fardu, puasa Ramadan lah. Kalau untuk sembahyang ta'arudnya khilaf, pandangan mu'tamadnya ialah wajib ta'arud fardu. Jadi sahaja aku puasa esok daripada menunaikan fardu bulan Ramadan. Sebab apa fardu tak wajib? Sepakat ulama, kerana Ramadan memang confirm wajib, tak ada Ramadan yang sunat. Beza dengan sembahyang. Sembahyang kalau kita kata sembahyang zuhur, ada sunat ada wajib. Ramadan tak ada sunat, tak ada hak sunat, semua wajib belaka. Maka sebab itu tidak wajib ta'yin fardu. Habis. Jadi lafaz niat fardu, lafaz niat puasa. Jadi niat puasa ni wajib berlaku dalam hati. Wajib berlaku dalam hati, sunat berlaku di lisan. Jadi yang disebut usul nawaitu shauma ghadin itu perkara yang berlaku sunat di mulut, wajib dalam hati. Dan sah kalau dia ta'liq niat. Sah kalau dia ta'liq niat dengan insya-Allah. Sah dengan syarat kalau dia qasad tabarruk. Kalau dia qasad tabarruk, mengambil berkat. Kalau qasad tabarruk, mengambil berkat, insya-Allah tu. Bukan ta'liq. Kalau dia qasad insya-Allah tu dengan ta'liq tidak sah. Kerana ta'liq niat tidak boleh berlaku dalam mana-mana jua keadaan, kecuali beberapa masalah seperti dalam bab jamak qasar. Kalau dia tu imam musafir dengan kita pun tak tahu dia ni buat tamam ke dia buat qasar ni, maka kita pun ta'liq niat. Andai kata kalau tu imam qasar, aku qasar, kalau tak qasar, aku tak qasar. Ikut dia. Tu boleh, situ saja masalah yang boleh ta'liq niat. Selain pada tu tidak sah, walaupun ta'liq insya-Allah. Dan juga tu niat, habis selesai. Dalam kitab Busyra Karim sebut tidak memadai kita ganti niat tersebut dengan bersahur, walaupun kita qasad sahur tersebut untuk kuatkan diri ketika berpuasa. Tidak sah. Itu dalam kitab Busyra Karim. Dan juga tidak sah kita gantikan niat puasa itu dengan kita menghalang diri kita daripada makan sebelum daripada fajar, selama mana tidak terlintas dalam hati dia puasa dengan sifat-sifat yang diwajibkan atasnya, iaitu ta'arudnya, qasadnya, ta'yinnya. Kena juga. Tu dalam kitab Busyral Karim. Mesti jugalah dia kena qasad terlintas, ya, bukan suruh sebut. Mana terlintas dia nak puasa, selesai, walaupun dia tengah sahur. Tapi kalau tengah sahur saja dengan qasad nak kuat ketika puasa, dalam kitab kita Busyra Karim sebut tidak sah. Begitu juga kalau dia bangun awal pagi tapi menegah diri daripada makan dan minum sebelum daripada fajar, tanpa dia ada terlintas apa-apa berkaitan dengan puasa dan sifat-sifatnya, tidak sah niat dia tu. Tu dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau Ramadan ada dua jalan. Pertamanya, kalau satu Ramadan malam tu kita taklid mazhab Maliki, iaitu niat puasa sebulan. Mazhab Maliki mengatakan harus niat puasa sebulan. Cuma afdalnya tetap tiap-tiap hari. Mazhab Syafi'i memang wajib tiap-tiap hari, tidak sah satu bulan sekali. Kemudian pula kalau kita terlepas juga, dalam kitab mazhab Syafi'i suruh juga kita taklid mazhab Hanafi selama mana belum zawal, sebelum gelincir matahari, boleh juga niat puasa. Punya tak mau suruh tinggal tu puasa Ramadan, ada jalan keluarnya lain. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ni wajib niat puasa. Kemudian puasa wajib ni pula, wajib dia malamkan niat. Dia berniat pada waktu malam, walaupun orang yang puasa wajib itu budak-budak sekalipun. Walaupun orang yang puasa wajib itu budak-budak sekalipun, dia wajib menjatuhkan niat antara terbit matahari sehingga terbenam matahari. Terbit matahari dah terbit fajar sebelum terbenam matahari.
walaupun dia belum berbuka puasa pada puasa yang semalam. Pukul 7 maghrib dia tak buka puasa lagi. Dia nak buka puasa pukul 4 pagi, pukul 12 malam, boleh tak dia niat puasa esok? Boleh. Boleh dia niat puasa esok. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab mengatakan boleh untuk niat puasa ketika dalam sembahyang. Sebab niat ni bukan lafaz, jangan lafaz pula. Lafaz jadi lain lah. Dia mesti berniat dalam hati ketika sembahyang. Boleh tak? Boleh. Sah, tidak ada masalah kerana niat tu dalam hati. Jadi wajib niat puasa pada waktu malam ketika puasa tersebut wajib sahaja, seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa yang dinazarkan, ataupun puasa yang disuruh imam ketika mana istisqa. Ketika mana istisqa nak minta hujan, sebelum sembahyang istisqa, kalau pemimpin suruh puasa, wajib puasa. Itu antara benda-benda yang wajib puasa lah. Bila wajib puasa, maka wajib niat pada waktu malam. Kemudian adalah beberapa masalah lain yang kita akan sebut berkaitan dengan syak tentang niat. Kita sebutlah kalau seseorang itu yakin dia niat, dia yakin dah niat semalam, tapi dia syak, aku niat ni selepas fajar ke ataupun sebelum fajar. Aku niat, yakin dah aku niat, cuma aku tak pasti yakin niat aku ni jatuh sebelum subuh ke atau selepas subuh. Maka jawapannya tidak sah niat dia. Jawapan dia adalah tidak sah niatnya. Kejap. Bukan. Maka sah niatnya. Sah. Okey, sekali lagi, dia tu yakin, dia tu niat dah, cuma tak yakin dan syak niat tu berlaku sebelum fajar ataupun bukan sebelum fajar, telah berlaku sebelum fajar ataupun selepas fajar. Sah ke tak niat dia? Sah, kerana dia sudah yakin niat. Dia hanya syak sebelum fajar ke selepas fajar. Maka asalnya malam. Asalnya masih malam. Okey. Masalah kedua, kalau seseorang tu syak ketika niat. Tadi yakin dah niat, tak yakinnya sebelum subuh ataupun selepas subuh. Ni sekarang ni syak ketika mana niat? Syak dia syak ketika niat, sama ada telah terbit fajar ataupun belum. Ketika niat tu, bukan yakin niat. Tadi yakin dah niat, kemudian syak jatuh niat tu sebelum subuh atau selepasnya, sah puasa ni. Begitu juga begitu juga kalaulah dia tu syak ketika mana niat, dalam keadaan dia tak pasti sama ada terbit fajar ataupun belum. Okey, dua-dua masalah tadi itu khilaf. Bukan tadi kita kata sah kan. Dua-dua masalah tu khilaf. Pandangan pertama, tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya. Kerana apa? Kerana al-aslu adamu adamu taqaddumiha. Asalnya tidak berlaku niat sebelumnya. Tu asal. Maka tidak sah. Dia tidak sah. Pandangan kedua kata sah, kerana al-aslu baqa'ul laili. Asalnya malam masih kekal. Maka atas kaedah ni sah. Gitu. Jadi untuk dua masalah ni khilaf. Berbeza pula kalau seseorang itu niat dalam keadaan tidak syak. Dia niat dalam keadaan tidak syak, kemudian dia syak, adakah terbit fajar ketika dia niat ataupun tidak? Sekali lagi, adapun kalau dia niat dah tanpa syak, tiba-tiba mari syak, aku niat tadi ni ketika terbit fajar ke tak? Maka jawapannya sah niat dia. Kerana apa? Atas kaedah yang nombor dua, kerana al-aslu baqa'ul laili. Asalnya ialah malam masih kekal. Hal keadaan dia jazam dengan niat dia. Dia yakin dah, tak ada syak dah, niat aku niat dah. Cuma lepas pada tu dia tilik balik, tadi tu syak tu berlaku ketika sebelum fajar. Dia syak niat dia itu berlaku sebelum fajar ke atau selepas fajar. Maka hak tu sah kerana al-aslu baqa'ul laili. Dia ada banyak lagi lah hak tu antara masalah syak dalam ketika mana puasa. Cuma kita kata tadi
Disunatkan pula. Dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan bagi orang yang tidak niat pada waktu malam ketika puasa wajib, sunat dia taqlid mazhab lain, contoh mazhab Abu Hanifah, untuk dia puasa juga pada hari itu dengan syarat mazhab Abu Hanifahnya dia niat sebelum gelincir matahari. Ini semua disebut dalam kitab Bushra Al-Karim. Tu. Kemudian timbul persoalan, kalau dia tu niat dah, tiba-tiba dia jima' ataupun jima' lah, ataupun makan. Contoh dia niat lepas tarawih pukul 10, pukul 11 dia moreh, ataupun dia setubuh, adakah batal niat puasanya? Jawapannya tak batal atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan kedua batal, tu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tu Kemudian ketika mana puasa hak wajib juga diwajibkan untuk ta'yin benda yang dia nak puasa. Contoh dalam kitab kita ni, dia tulis apa tadi? Nawaitu sauma ghadin an adai Ramadan. Hak tu ta'yin dia. Kalau nazar, kalau kafarah. Tapi kalau dia nak puasa, mana tadi? Kalau dia nak puasa Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah, walaupun mana tadi hilang dah. Ni silap. Okey, betul lah tu. Tadi tu sauma ghadin min Ramadan ataupun nazar ataupun kafarah, hak itulah dia panggil sebagai ta'yin. Hak kafarah tu pula walaupun dia tidak menyebutkan sebab kafarah. Sebab jima' ke, kafaratul jima'i, kafaratul qatli, tak payah sebut saja aku berpuasa kafarah kerana Allah Ta'ala, selesai. Tetapi kalau dia ta'yin sebab kafarah, contoh dia nak puasa kafarah bunuh contoh, tapi dia pi niat, dia pi qasad kafarah setubuh, maka tidak sah niatnya dan tidak sah puasanya. Tak sah niat begitu. Tak sah berniat sedemikian. Berniat apa? Kalau dia tu kafarah, dia nak puasa kafarah bunuh, dia pi niat kafarah jima', maka tidak sah. Habis. Okey. Ta'yin wajib. Kemudian kalau dia tu yakin bahawasanya dia ni atasnya ada wajib puasa, dia yakin dah, aku ni ada benda yang wajib puasa, cuma syok, puasa yang wajib atas aku ni qada ke atau nazar ke atau kafarah, dia syok. Dia yakin dia ni akan perlu qada ataupun perlu puasa yang selain Ramadan lah. Bukan Ramadan memang tak nak syok dah. Ketika mana di luar Ramadan dia syok, aku rasa ada puasa yang wajib atas aku lah, tapi aku tak pastilah puasa tu qada ke, nazar ke, kafarah ke, maka dia ni wajib memadai niat puasa wajib, selesai. Saja nawaitu saumal wajib alaihi lillahi ta'ala, selesai. Sahaja aku puasa wajib ke atas aku kerana Allah Ta'ala. Alaihi wa apa tu. Nawaitu saumal wajiba alayya lillahi ta'ala, selesai. Meskipun dia taraddud, meskipun dia tak pasti kafarah ke, qada ke nazar, tapi dia pasti kata ada puasa yang wajib atas dia. Memadalah dia ta'yin puasa wajib. Tak perlu dia ta'yin qada ke, kafarah ke, Ramadan tak ada syok lah tu. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kau surat tak betul saja boleh. Lebih dah boleh tak betul. Kau surat berapa pula ni? Tengok tak betul. Buka puasa. Payah lebih tak betul pula dah. Nak cari pula. Ni lambat. Mana dia? Ni 514 pergi tulis 574. Ngantuk sungguh. Okey, kemudian dia kata lafaz niat puasa bulan Ramadan. Okey, tu habis dah. Lafaz niat puasa sebulan sekali. Hak ni atas taqlid mazhab Maliki.
nawaitu sauma syahri ramadhana kullih. Ni Ramadhan lah. Patu kullih tu, kullihi ay kulli syahri Ramadhan. Begitu. Ataupun kullah boleh. Kullih, betul lah kullih. Dia taukid kepada syahri. Nawaitu sauma syahri Ramadhana kullih ay kulli syahri Ramadhan. Kulli syahri Ramadhan ni mana 30 hari tu lah. Bukannya semua puasa Ramadhan. Iaitu sahaja aku puasa bulan Ramadan sekaliannya semua 30 hari 29 hari 29 hari, supaya kalau kita terlupa niat dalam mazhab Syafi'i pada waktu malam, maka kita boleh taklid mazhab Maliki. Doa dibaca tatkala berbuka puasa. Ni ketika buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma, wahai itu ya Tuhanku, ya Tuhanku, bagimu jua puasaku, dan denganmu aku percaya, dan atas rezekimu jua aku berbuka, dengan rahmatmu hai Tuhan yang amat mengasihani. Itu doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa sunat dibaca ketika mana? Iradatil iftar, ketika hendak berbuka puasa. Bahkan lebih afdal dia baca selepas berbuka. Itu pandangan mu'tamad. Dalam kitab Minhaj, Syuruh Minhaj, dia akan sebut indahu ay ba'dahu, ketika berbuka, yakni selepas berbuka. Lepas makan barulah Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sebab dia fi'il madhi. Fi'il madhi fi'il lepas. Mana kita baca dulu kemudian makan, sedangkan kita fi'il madhi. Cuma boleh jawab lah, fi'il madhi dengan makna litahqiq. Maka ada pendapat pula kata, iradatul iftar, iaitu indahu inda iradatil iftar, ketika mana hendak berbuka puasa. Cuma pandangan yang kuat, doa berbuka puasa ni berlaku selepas berbuka, bukannya sebelum berbuka. Itu sunat. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Jadi kalau kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu tu, ataupun wa bika amantu wa ala rizkika aftartu tu, maka kalau kita guna pendapat yang mengatakan sunat baca doa selepas daripada berbuka, maka kita guna fi'il madhi secara hakikat memang betul lah, aku dah buka dah. Tapi atas pandangan yang mengatakan indahu ay inda iradatis saum, ketika mana kehendak untuk puasa, kehendak untuk berbuka, makna tak buka lagi. Fi'il madhi itu untuk apa? Fi'il madhi itu majaz. Fi'il madhi itu akan jadi majaz. Majaz apa dia? Dak, bukan buka dah, tapi nak buka oleh tahqiq ni, nak buka sungguh ni. Lepas tu guna fi'il madhi. Macam akad nikah lah. Akad nikah dalam bahasa Arab fi'il madhi, mana fi'il mudhari'? Qabiltu nikahaha, ankahtu fi'il madhi. Aku menikahkan akan nikah. Kalau bahasa Melayu tak ada beza. Aku menikahkan akan nikah, tak apa. Tapi kalau bahasa Arab ankahtuka, ankaha yukihu inkah, menikahkan oleh aku akan nikah. Guna fi'il madhi litahqiq, untuk mengatakan aku nak menikah sungguh ni. Bukannya wali tu guna fi'il madhi. Kemudian lafaz belum jadi kalau ikut kitab kita ni panjang lagi, pun ada boleh tambah. Wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika atabtu dhahaba adh-dhama'u wa batallatul 'uruq. Macam-macam lah. Wa thabata al-ajru insya-Allah taala. Boleh tengoklah kitab Bushrul Karim. Cuma kalau kita baca doa dhahaba adh-dhama'u, hilangnya dahaga, baca tersebut sunat walaupun kita tak minum, walaupun kita buka puasa dengan makan sekalipun, bukan minum, tetapi sunat baca juga doa yang ada dhahaba adh-dhama'u, hilang oleh dahagaku. Dahagaku mana? Aku tak buka puasa dengan minum, aku makan je. Tak apa, sunat juga walaupun dia tak buka puasa dengan air. Kerana apa? Kerana ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tu Kemudian adalah warid Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang lagi doa tu. Kemudian
disunatkan juga dia berniat puasa ketika mana telah berbuka puasa. Dia sedang buka puasa ni, ketika tu sunat niat dah puasa untuk esok hari, kerana takut-takut dia terlupa niat. Ada dalam kitab usul kari, jarang disebut ni. Tu. Dan sunat ulang semula niat bila dia sahur. Sebab apa? Sebab nak keluar khilaf yang kata niat awal-awal ni tak sah. Dalam kitab Majmu' sebut ada khilaf. Niat awal-awal ketika mana kita berbuka, kita niat puasa esok hari, sah ke tak? Khilaf. Pandangan mu'tamad sah. Maka sebab itu sunat kita niat puasa esok hari pada ketika berbuka dan ulang semula ketika sahur. Bukan niat tu sunat, perbuatan niat awal tu sunat. Niat tu wajib, perbuatan niat awal dan niat waktu sahur sunat. Tu jadi sebab apa sunat niat pula sekali lagi ketika waktu sahur? Kerana nak mengeluarkan khilaf daripada kata pendapat yang mengatakan tidak sah niat di awal malam, dan pendapat yang mengatakan kalau kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa akan batal niat ketika itu. Nak ra'i hak itulah, maka sunat dia berniat ketika sahur. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, lafaz niat mengeluarkan zakat. Lafaz niat mengeluarkan zakat. Jadi zakat di sini zakat apa ni? Zakat fitrah. Jamak sekeluarga. Ini tanggung hak keluarga lah. Tanggung hak keluarga ni niat, lafaz niat sunat berlaku dalam mazhab Syafi'i untuk membantu hati ketika nak bayar zakat. Jadi bayar zakat fitrah itu, zakat fitrah tu wajib dengan syarat seseorang itu dapat masa ketika terbenam matahari malam raya, dan dia dapat sebelum Ramadan, sebelum raya, selepas raya, dapat waktu tu, wajib bayar zakat. Tapi kalau kita bayar awal tak apa, atas kaedah. Kalau bayar zakat harta, bayar awal tak apa, dan dia akan wajib sungguh pada ketika mana sampai nisab dan haul. Tak apa, dah bayar dah. Macam tu juga zakat fitrah. Zakat fitrah tak wajib lagi 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan sampai 29 Ramadan pun tak wajib lagi. Yang wajib bila terbenam matahari malam raya. Kita dapat hari raya, kita dapat Ramadan, zakat fitrah wajib. Ketika tu kalau kita tak bayar lagi, wajib bayar. Tapi kalau kita dah bayar dah, selesai, tak payah bayar lagi. Tu kaedah dalam syarat dalam fitnah zakat. Syarat wajib zakat lagi mestilah dia orang Islam. Dia tu ada lebihan duit daripada tanggungan diri dia dan tanggungan ke atas keluarga dia pada malam raya dan hari raya. Dia ada duit lebih lah maksudnya. Dia ada duit lebih ketika mana cukup-cukup untuk pakaian dia, apa-apalah yang berkaitan tempat tinggalnya, yang berkaitan nafkah keluarga tu, selesai dah, ada duit lebih, boleh bayar zakat, wajib zakat. Wajib zakat. Begitu jugalah kita wajib tanggung keluarga kita, isteri dan anak-anak, zakat fitrah mereka. Zakat fitrah mereka, walaupun isteri tersebut masih dalam iddah talak raj'i sekalipun, walaupun isteri tersebut dalam keadaan mengandung, walaupun mengandung dia itu ketika talak bain sekalipun. Cerai talak 3 tapi dalam keadaan dia mengandung, wajib bayar zakat untuk dia. Wajib bayar zakat untuk dia. Tapi kalau dia talak bain dalam keadaan tidak hamil, tak wajib bayar zakat fitrah untuk dia. Sebab dah bercerai memang mampu begitu lah, lebih kurang. Memang dah mampu pun tak hamil, aku pun talak bain, selesai. Tapi kalau tolak bain dia hamil, wajib tetap tanggung zakat fitrah. Dalam kitab Syi'anatul Talibin sebut kalau dia tu tak mampu bayar semua, bayar separuh, wajib bayar separuh. Wajib juga bayar separuh. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita ikut asal mazhab Syafi'i, beras apa kita nak beri? Kita ada beras grade A, grade B, grade C. Beras apa? Kita ni orang kaya. Adakah kita mesti grade A? Menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i lah, kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, kita wajib beri zakat grade-nya grade uruf. Uruf di Malaysia banyak guna apa? Grade A ke, grade B ke, grade C? Grade C ya? Walaupun dia orang kaya sekalipun, walaupun dia makan beras A sekalipun, walaupun dia makan beras grade A sekalipun, wajib dia keluarkan zakat grade C kerana uruf begitu.
Tak wajib dia keluarkan geri. Cuma sunat dia keluarkan geri. Sunat sebab dia makan geri. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi niat dia begini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaqatuhum tu syar'an fardan lillahi ta'ala. Dia tak tulis maksud. Nawaitu sahaja aku an ukhrija, bahawa mengeluarkan oleh aku zakatal fitrati, akan zakat fitrah, anni daripada aku, wa an jami'i ma yalzimuni, daripada sekalian perkara yang melazimi akan aku, nafaqatuhum, oleh nafkah mereka itu, syara'an, pada syarak, fardan, syara'an ni mansub bin nazil khafid, fardan, fardu lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Itu niat lafaz lah. Biasa ada dah pejabat urus zakat, dia bagi teks sirah, dia bagi teks sirah untuk kita baca. Begitu juga ketika kita nak menikah, sama juga dia bagi teks sirah, walaupun kita boleh sekalipun. Niat mengeluarkan zakat fitrah badan sendiri. Apa badan sendiri? Tak ada tanggungan lain. Dia tidak ada keluarga, ataupun ada keluarga tapi tak wajib bayar. Inilah macam ni niat dia. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku hendak mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, fardu kerana Allah Ta'ala. Lesah. Lepas tu lafaz niat menerima zakat fitrah. Menerima mana orang fakir miskin asnah yang apa? 7 ke 8? Asnah apa? 8 ke 7? Ingat ya. Itulah 7 8 tu. Asnah tu dia terima zakat fitrah ataupun zakat harta. Ada juga niat dia. Ajarakallah, niat sini taklah niat sangat, doa lah. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Artinya ni bukan niat ni, doa. Niat bermakna doa. Tanggung situ lah. Dia kata telah membalas, yakni mudah-mudahan, jumlah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Mudah-mudahan membalaslah Allah Ta'ala pada barang yang telah engkau berikan, dan memberi berkat Allah Ta'ala bagimu jua pada barang yang engkau tinggalkan, dan dijadikan Allah suci bagi engkau. Apa suci apa ni? Suci harta. Sebab zakat ni nak menyucikan harta. Perbuatan baik untuk menyucikan dosa. Al-hasanatu yudhibnas sayyiat. Al-hasanatu, perkara-perkara kebaikan itu, yudhibnas sayyiat, menghilangkan perkara yang jahat, perkara dosa. Kemudian dia kata lagi, ajarakallah bihabih, lafaz niat sembahyang hari raya fitrah. Wallahu a'lam. Rehat 5 minit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.